Sekarang ini tuan-tuan, saya buat last kali cerita berkenaan dengan Najib ni kan. Kenapa malam tadi saya nak bawa cerita ni, tapi cerita ni tiba-tiba dia macam jam. Alright, sebelum kita cerita tentang Najib ni, saya nak bawa kisah Lim Guan Eng dahulu. Kenapa saya kata nak bawa kisah Lim Guan Eng dahulu? Dia macam ni. Apa yang berlaku, dikatakan Lim Guan Eng ni dijanji minta 10%. Itu dakwaan orang UMNO. UMNO guna dakwaan tersebut. Lim Guan Eng minta 10%, Lim Guan Eng minta 10%, Lim Guan Eng minta 10%. Okey, dia kata macam tu. Alright. So kita baca kenyataan apa yang disebutkan Lim Guan Eng minta 10% itu. Daripada syarikat yang diperkenal. Syarikat ni tuan-tuan, orang UMNO. Walaupun dia bukan orang-orang UMNO per se, tetapi dia memang pro UMNO. Sebab yang memperkenalkan dia kepada Lim Guan Eng adalah Nazri Aziz. Masa tu dia dalam UMNO. Okey, so kita baca kenyataan kenyataan ini daripada beliau. Okey. Saya baca kenyataan daripada statement SPRM yang dibuat oleh bekas pengarah ini. Okey. Right. Mungkin tak apa nak nampak sangat, tapi saya tarik panjang besarkan sikit. Kalau nampak lah tak maaf saya baca je lah. Okey. Okay, saya baca portion di bawah tu. Selepas CZCSB dianugerahkan tender oleh Kerajaan Pulau Pinang pada 23 bulan 1 2013, saya telah jelaskan kembali mengenai portion 10% wang rasuah kepada Lim Guan Eng. Semasa saya memberitahu kepada Lim Guan Eng di dalam kereta dalam perjalanan ke Hotel Garden malam itu, portion 10% adalah terbatal kerana saya memperoleh tender ini melalui proses terbuka. Janji 10% itu adalah jika saya dianugerahkan tender secara direct nego. Okey. Dengan arti kata lain, saya simpulkan macam ni, saya rumuskan. Pengarah ataupun owner kepada syarikat CZCSB ni pernah jumpa Lim Guan Eng. Dia kata, Lim, bukan macam ni lah cerita dia. Kata, Lim, kalau kau bagi direct nego projek itu kepada aku bagi kau 10%. Dan dalam kenyataan mahkamah, dia kata Lim hanya tersenyum. Lim tak kata ya, Lim kata tidak. Okay. Kemudian bila dia dah dapat projek tu, dia jumpa lagi sekali Lim Guan Eng. Of course dia akan jumpa. Dia kan kontraktor terbesar. Pergi jumpa, akan ada perjumpaan tu, of course. So dia terjumpa dalam kereta. Tak ada orang tahu. Hanya mereka berdua saja. Dia bagi tahu Lim lagi. Dalam kenyataan yang kita baca tadi, dia kata, Lim, aku tak boleh bagi kau 10% yang aku janjikan dulu. Sebab proses itu melalui proses tender terbuka. Lim Guan Eng tak cakap apa-apa. Lim Guan Eng tak cakap apa-apa dalam tu. Lim Guan Eng dia sendiri cakap. Dia sendiri cakap Lim Guan Eng tak cakap apa-apa. Maksudnya tak terima pun Lim Guan Eng 10%, cakap saja dan tak dapat pun duit itu. Kenapa tak dapat duit itu? Sebab dia dapat tender terbuka. Maksudnya Lim Guan Eng memang buat tender terbuka. Okey, kita baca balik. Baca lagi kenyataan. Namun, okey, jap. Namun, dia kata namun kasus. Saya telah membuat beberapa bayaran lain kepada Lim Guan Eng. Dia kata, namun saya telah membuat beberapa bayaran lain kepada Lim Guan Eng, Namun saya telah membuat bayaran lain kepada Lim Guan Eng, beberapa orang lain yang berhormat daripada Pulau Pinang setelah CZZSB memperoleh tender 6.3 bilion itu. Saya dapat mengingati kali pertama. Dia kata dakwaan dia ada bayar. Dia kata dia bayar. Saya telah membuat bayaran. Saya memberi kali pertama, saya memberi sejumlah wang kepada Lim Guan Eng ialah pada April 2013. Saya dapat ingat kerana masa itu hampir dengan pilihan raya. Jumlah yang saya beri kepada Lim Guan Eng adalah 300,000. Saya serahkan kepada Jeffrey Chew, pegawai Lim Guan Eng di Starbucks Bayan Baru. Saya mulanya ada telefon Lim Guan Eng untuk bagi duit itu, tetapi tidak dapat. Lalu saya hubungi Jeffrey. Tujuan saya adalah untuk memastikan projek yang diperolehi bernilai 6.3 bilion itu tidak ada masalah. Okey. Dia dakwa, saya rumuskan sikit. Dia dakwa. Dia call Lim Guan Eng. Lim Guan Eng tak dapat 10% tadi kan, itu kita dah establish. So dia pun dia nak call Lim Guan Eng tak dapat jawab. Jadi dia jumpa dengan setiausaha ataupun orang, tak tahulah siapa tu, Jerry tu kan, setiausaha Lim Guan Eng dia kata. Jadi dia jumpa setiausaha itu dekat Starbucks. Jadi dia bagi 300,000. Now, isu dia, siapa saja boleh cakap apa saja.
Ada orang pernah mengaku, saya lah yang bayar saman dan juga lawyer Iswardi tu. Semua orang boleh mengaku apa saja, tuan-tuan. Semua orang boleh cakap apa saja. Tetapi mana buktinya? Dan bila ditanya tentang dokumen, tentang bagaimana bukti pemberian dan sebagainya, tak ada. Kerana semua transaksi itu dalam tunai. Dan orang ni dah biasa nampaknya lah, bayar itu, bayar ini macam dah biasa. Kenapa saya kata macam dah biasa? Kok kalau dia nak saman saya pula kata biasa. Kita tengok kenyataan ini. Alright, siapa sebenarnya dah biasa ni, tuan-tuan? Kita tengok kenyataan daripada Nazri sendiri. Saya kecilkan dia. Kita tengok kenyataan daripada Nazri sendiri. Nazri akui terima sumbangan daripada kontraktor projek Terowong. Nazri akui sendiri terima sumbangan daripada kontraktor projek Terowong. Bekas berhenti pelancongan, Nazri Aziz memberitahu beliau menerima sumbangan daripada Datuk Zarul Ahmad Muhammad Zulkifli yang merupakan kontraktor projek Terowong Dasar Laut. Ketika mendedahkan perkara itu, Muhammad Nazri berkata sumbangan itu adalah pembinaan sekolah agama di selatan Thailand, iaitu Patani. Tuan-tuan, kalau ke-300,000 yang tidak diberikan kepada Lim Guan Eng, diberikan kepada seseorang bernama Jerry Chua, dalam keadaan tak diketahui, tidak dinyatakan dalam mahkamah pun, kenapa ya 500,000 ini tidak dijadikan sebagai satu asas kepada rasuah? Kenapa tidak dijadikan satu asas kepada rasuah? Ya, Nazri yang mempertemukan kontraktor itu kepada Lim Guan Eng, tetapi akhirnya seperti mana diakui oleh kontraktor itu sendiri, bahawa projek ini akhirnya dilakukan secara terbuka. Kontrak ini dilakukan secara terbuka dan tidak ada siapa yang dapat menafikan dakwaan tersebut bahawa projek ini dilakukan secara terbuka. Okey, ada yang kata tapi dia tetap minta rasuah tersebut, 10% itu tetap dia minta. So macam mana sekarang ni? Bukankah itu juga satu orang kata satu rasuah? Dia kata dia minta 100 dia dikatakan minta. Okey, kalau dia dikatakan minta, kita baca kenyataan inilah, tuan-tuan. Kita baca kenyataan ini bersama. So kalau itu dia kata rasuah, okey fine, kita nak bawa Lim Guan Eng ke mahkamah. Okey fine. Kita nak tangkap dia atas dasar dia rasuah. Okey fine. Tapi kita tengok ini. Adakah ini tidak patut wajar juga ditangkap dari rasuah? Tengok merah ni. Daripada 99.8 juta itu, sebanyak 22 juta seperti yang saya jelaskan semalam, iaitu telah saya gunakan untuk membayar wang rasuah bagi menutup kes SPRM, iaitu berjumlah 19 juta kepada PM yang diterima melalui Genana Rajah, dan 3 juta untuk Datuk Abdul Aziz Rahim yang diterima oleh Datuk Jabar. Daripada 99.8 juta, 22 juta telah dibayar kepada satu syarikat untuk dibayar kepada Najib 19 juta, dan 3 juta dibayar kepada Datuk Jabar yang dikatakan diberi kepada Datuk Abdul Aziz Rahim. Baca balik kenyataan ni, tuan-tuan. Baca balik kenyataan ni. Kalau Guan Eng yang 10% pun dia tak terima, 10% dia tak terima, boleh potong part ni daripada part saya cerita, boleh potong. Di soal siasat, bawa ke mahkamah, orang kata sekarang ini melalui proses itu tak terima ni, dan diakui sendiri oleh saksi utama. Kenapa orang yang mengaku membayar 19 juta itu kepada Najib Tun Razak, Najib tidak ditangkap, Najib tidak didakwa dalam kes Terowong? Tapi siapa kena mengenai kes Terowong dengan kes ini? Ini kan Pulau Pinang, tak dia Perdana Menteri, tuan-tuan. Bila dia melibatkan projek sebesar itu, negeri dan federal kena terlibat, sebab undang-undang alam sekitar melibatkan federal, tanah melibatkan negeri, alam sekitar sebab dia nak buat terowong tu melibatkan alam sekitar, federal kena terlibat. So dia nak tutup kes SPRM, dia bayar Najib, dia kata 19 juta. Okey lah, dia tak bayar je Najib direct, dia bayar melalui orang lain. Okey fine, tak apa. Tapi kenapa Lim Guan Eng yang tak terima pun 10%, dia kata dia bagi 300,000 kepada someone yang bukan Lim Guan Eng, tapi Lim Guan Eng kena tangkap? Kenapa ini tak kena tangkap, tuan-tuan? Be fair lah. Lim Guan Eng tangkap lagi Lim Guan Eng, tak ada masalah, tangkap, bicarakan dia. Tapi tangkap juga Najib, tangkap juga Nazri Aziz, tangkap juga Aziz Rahim. Kenapa mereka dibiarkan bebas begitu saja? Negara apa yang kita tinggal ni, tuan-tuan? And yet juak-juak Jekom dan UMNO dan juga yang sewaktu dengannya ni ingat kita ni bodoh ke apa? Ni ingat kita ni bodoh? Tengok itulah Lim Guan Eng, dia kata.
Dia rasuah tak rasuah, kita buktikan kat mahkamah. Be fair. Tak apalah, bawa lah 5M ke mahkamah. Tapi bawa juga Najib, bawa juga Nazri Aziz, bawa juga Aziz Rahim. Kenapa mereka tidak dipanggil sekali dalam kes ini, sedangkan nama mereka dipetik dalam kenyataan yang sama? Dalam kenyataan di mana Lim Guan Eng dikatakan tidak menerima pun 10%. Kerana tender itu adalah tender terbuka, maka pengarah syarikat tersebut tidak membayar Lim Guan Eng. Duit tak masuk, duit tidak bertukar tangan, hanya sebutan. Lim Guan Eng tak kata, okey aku terima. Lim Guan Eng tak minta duit upfront. Saya tahu ada kontraktor projek bayar menteri duit upfront, tuan-tuan. 30-20 juta, 10% projek tu normal. Ya, normal di Malaysia. Itu hakikat. Nak dapat projek ratus juta, bayar dulu. Itu hakikat. Itu hakikat yang kita kena terima, yang sekarang ini berlaku dalam negara kita.